Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Amma ba'du. Jadi alhamdulillah lah kita nak sama balik lah kita ni dah Dr. Yusuf Qadawi ni fikir ikhtilaf ni. Dalam bab bersangka baik pada orang lain dan tidak menyakiti dan tidak mencela dah. Jadi antara hak menarik juga peristiwa penting jadi contoh dan pengajaran daripada kita ni itu kisah Hatib bin Abil Balta'ah sebelum berlakunya penaklukan Mekah, Fathul Makkah. Masa tu Hatib bin Abil Balta'ah ni dia nak kirim surat ke anak beranak dia, keluarga dia di Mekah dan beritahu bahawa Rasulullah SAW ni ingin melakukan serangan ke atas kota Mekah secara tiba-tiba atau mendadak. Untuk memaksa mereka tu menyerah kalah lah. Jadi dia takut berlaku pertumpahan darah nak beranak dia di Mekah dah. Tu Hatib Balta'ah yang atas surat dah. So get ready lah, berhati-hati dah. Surat yang dikirim oleh Hatib Balta'ah ni melalui seorang wanita yang nak pergi ke Mekah dah. Tapi telah berjaya dirampas oleh Ali atas petunjuk Rasulullah SAW. Jadi ketika surat ini terbongkar, Umar radhiyallahu berkata, izinkanlah aku wahai Rasulullah SAW untuk memenggalihnya pasal dia bocor rahsia negara. Dia gini, Hatib Balta'ah ni duk nampak sekadar nak suruh anak beranak dia bersiap sedia dan tidak berlaku tumpah darah di kalangan anak beranak dia je dah. Tapi di sebaliknya bahaya. Orang kafir boleh ready buat persediaan lebih terperinci. Dia panggil orang lain ke senjata lebih banyak ke. Asalnya kalau secara mendadak tak jadi perang. Jadi perang ni ramai berlaku pertumpahan darah. Tak kira siapa benar pun, dah mana pun ramai lebih ramai pertumpahan darah apabila takut gitu dah. Tapi atas mungkin fikir sikap lah Hatib Balta'ah ni. Dia royak mikirkan nak beranak dia di Mekah. Pasal dia ni orang Mekah. Dan dia ni orang yang terlibat dengan perang Badar dah. Jadi siapa Umar kata nak kerak tekuk dah memenggalihi Hatib bin Abil Balta'ah ni, kerana dia ni perang macam munafik dah, perang munafik dah gitu dah, pasal bocor rahsia besar negara dah. Namun Nabi SAW menolak tindakan Umar. Saya bersabda, ni kita nak dengar dah bagaimana yang Rasulullah kata supaya kita boleh ambil pengajaran. Nabi SAW bersabda, mafhumnya sesungguhnya ia pernah ikut dalam perang Badar. Adakah engkau tahu wahai Umar, jika Allah telah meninggikan darjat orang-orang yang turut serta dalam perang Badar, lalu Allah berfirman dalam Quran, ya berbuatlah sekehendak kamu ku ampuni dia. Diriwayatkan oleh Bukhari. Dalam Quran ada sebut dah. Kan bunyi dia lah. Dibuatlah gapo nak buat, kamu diampuni dah untuk orang yang terlibat dalam perang Badar. Jadi Hatib bin Balta'ah ni orang Mekah, orang Muhajirin, orang yang berhijrah awal, dan dia ni terlibat dengan perang Badar. Jadi darjat tinggi. Di kalangan sahabat ni, dia berapa pangkat? Dia ada pangkat-pangkat dah. Mungkinlah pangkat general ke lieutenant ke apa tak dah, tapi pangkat di segi yang terlibat awal dalam perjuangan Islam. Pertama Muhajirin terawal lah. Yang kedua ni Badar dah. Tapi biasanya Badar lah nombor satu dah. Pasal Badar ni dia ada kelebihan besar dah. Bahkan kalau dia kira orang yang terlibat di Badar ni, dia kalau kita duit pecing banyak lah. Di zaman Abu Bakar, di zaman Umar ni, mereka duit lebih tu mereka akan bagi kepada orang Badar terlebih lagi tak. Pasal orang Badar ni pangkat yang lebih tinggi, jasa dia besar dan lebih lama terlibat perjuangan Badar. Kalau mati, kalau kalah Islam dalam perjuangan perang Badar tu, maka kalah lah Islam semua sekali. Dari puncak kemenangan tu start dengan perang Badar dah. Ini bermakna jasa-jasa sahabat tersebut, Hatib bin Abil Balta'ah, telah memberikan isyarat kepadanya
telah memberikan isyarat kepadanya. Walaupun dosa dilakukannya sangatlah besar dan boleh mengakibatkan pengkhianatan yang besar, kesal besar lah. Dia tak usah khianat pun, niatnya molek pun. Kesal je di sebaliknya, ditahu oleh orang kafir. Kalau tahu, dia akan buat persediaan besar, boleh membahayakan bukan sahaja orang Islam, bahkan jadi perang tu jadi kedua-dua belah pihak. Boleh laku pertumpahan darah yang lebih besar sebenarnya. Kalau perang dengan tak tahu ni mendadak secara amil lah, dan terbukti bahawa lebih amil tu Nabi bukanlah tupuh darah, maksudnya cross seruh dengan sekadar amil dah. Jadi kalah orang kafir, kalah kafir Quraisy, kalah dalam keadaan yang amil, tidak berlaku mana pertumpahan darah. Besar lah kira dah. Tapi Nabi SAW suruh ingat dah jasa Hatib bin Abil Balta'ah. Begitu kita dalam kehidupan kita hari ni. Walaupun kita tak setuju setengah-setengah orang lama dalam perjuangan Islam ke, dalam masyarakat kita ke, dalam perjuangan kemerdekaan kita ke, ada benda-benda yang kita tak setuju, tapi kita jangan melampau mengkritik, menghina dan sebagainya. Mungkin Allah ampunkan dia, ataupun ada jasa besar yang lain lah. Kita kena hormat dia lah. Kita kritik benda yang salah, tapi tidak melampau-lampau dah. Abu Daud meriwayatkan dalam sunannya ungkapan berhikmah yang pernah diucapkan oleh seorang sahabat ahli fiqh, Muaz bin Jabal. Sahabatnya fiqh ni, ustaz yang ulum. Dikatakan dia ustaz yang ulum, itu Muaz bin Jabal. Dia kata apa? Jauhkanlah dirimu daripada bid'ah, kerana bid'ah itu sesat. Berhati-hatilah daripada kesalahan orang yang bijaksana, kerana sesungguhnya syaitan kadang-kadang mengemukakan kesesatan melalui lidah seorang yang bijaksana. Jadi bid'ah ni sikit-sikit pun bahaya dah. Ada setengah duk marah maksiat, bid'ah ni bid'ah hasanah dah. Jadi bukan nak suruh balas apa, tapi kita ni mesti berhati-hati. Kalau ada dua perkara sah, ulama sepakatlah sunnah Nabi. Selagi ada kata bid'ah, ada kata tidak, kita sebagai orang awal, orang kapur ni, sepatutnya kita memilih jalan selamat, ikut yang sunnah saja. Ikut dia lah pokok ustaz nak balas pun lah. Kita ni pilih jalan selamat yang betul hak sahih Nabi ajar. Buat tu dulu. Selawat hak Nabi ajar dulu. Bukan hak abid, hak tok guru mana, tok alim mana ajar selawat pelik-pelik tu dah. Kalau kita nak kata khilaf setang mana pun, fadilat, nak bubuh fadilat kelebihan ni tidak boleh kalau benda tu ghaib. Kalau fadilat tu melibatkan pahala besar mana, siapa ke akhirat pula, ataupun benda ghaib, Nabi sambut dalam kubur ke apa, benda ni tidak boleh, melainkan kena ada dalil yang sahih baru jadi akidah, boleh jadi pegangan. Walaupun pegangan tu benda sunat pun, pegangan keyakinan ni kena ada dalil yang sahih dah. Terutama fadilat yang benda ghaib, pahala besar mana. Apa? Kena beringatlah benda gitu. Jadi bid'ah-bid'ah ni kena berhati-hati. Selagi kita kena berhati juga kesalahan orang bijaksana. Orang bijaksana, tok guru, tok alim, tok peti tak. Ataupun orang yang hebat-hebat. Walaupun dia tu hebat, kadang-kadang ada masa dia kena tipu setan dah. Kadang-kadang dia tersebut perkara-perkara yang salah. Dia tak sengaja dah, walaupun dia tu bijaksana dah. Kadang sama-sama telah orang tak betul jalan, orang kapur, orang tak ngaji, dia orang hak ngaji pun, orang alim pun. Bukan dia maksum. Hak terjaminnya Nabi SAW. Bahkan sahabat pun kita tak boleh pakai 100%. Kalau ada kalau tidak ijma' di kalangan sahabat tu kan, kita kena perhati hak mana hujah kuat. Kalau sahabat sepakat tu lain. Ni sama-sama telah lah orang alim, orang bijak, orang bijaksana setara mana pun, dia kecil setara mana mesti ada salah silap. Jadi kita tidak semua perkara boleh terima lah. Dan kadang-kadang syaitan dan kadang-kadang seorang munafik juga mengatakan perkataan yang benar. Ini kena ingat. Kadang-kadang orang munafik, orang liberal lah, orang ittihadi, kadang-kadang kena, walaupun kita kata sebahagian besar yang kecek mengaku, tapi ada benda hak kita kena terima dah. Jangan kita kata orang ni tak akan tudung, tak boleh pakai belakang. Orang ni bukan geng kita, orang ni bukan ustaz, orang ni kapten orang ni cikgu je, kecek agama, tak boleh pakai. Tak boleh tu karut dah. Walaupun ustaz dah ayat tak boleh pakai, kena tengok dia ni ngaji mana dah. Dia kena faham kaedah dia. Kalau dia orang tu, kalau orang tu kecek bukan dalam bidang dia, serasanya tak boleh. Tapi kalau dia kecek tu benda betul, kita nak terima. Lepas tu kalau dia kecek hak
kalau dia walaupun dalam bidang dia tak kena kaedah. Walaupun ustaz sepatutnya nak kecek benda agama kena ada dalil Al-Quran Sunnah. Tiba-tiba dia main duk cerita ijazah sanak zikir dia, selawat dia melalui mimpi je. Atau melalui tok guru dia tanpa melalui Al-Quran dan Sunnah yang sahih, mengikut kaedah yang Al-Quran Sunnah ijma' qiyas tu tak melalui kod tu. Builah dia ustaz setara mana ijazah setara mana pun dia tak guna kaedah. Kalau ustaz ataupun kapur mana dak ataupun cikgu ke apa pun hak biasa ataupun kapten, tapi dia kecek tu Al-Quran hadis, Al-Quran hadis. Kita bukan nak pakai dia je peringat je Al-Quran hadis ni. Jadi kita kena terimalah pendapat yang ada hujah kuat. Tak kira lah dia daripada kalangan mana pun dak. Okay, lepas tu jadi orang munafik setara mana pun ada benda yang betul ni. Orang jahat setara mana, orang Yahudi, orang Zionis ke apa, kalau dia benda betul-betul lah. Kita jangan pakai kita je betul tak. Jangan pakai gitu dah. Yazid bin Amirah, perawi juga salah seorang murid Muaz bin Jabal berkata. Jadi Muaz bin Jabal ni sahabat Nabi yang dikatakan ustaz yang ulum. Dia nak pergi ngajar Yaman ke apa, Nabi tak atas dada dia, gitulah ada riwayat dia, tapi hadis tu ada kedaifan sikitlah. Bagaimana dia kata dia kena tengok Al-Quran dulu, lepas tu tengok sunnah. Lepas tu baru dia berijtihad dah. Dah. Nabi tepuk atas dada dia dah. Tu ada hadis tapi sanadnya ada diperbincangkan lah. Tapi Ustaz Muaz bin Jabal dia katakan Nabi percaya kepada dia hatta pergi dakwah, pergi ngajar. Kerana dia ni orang yang kira bijak lah, pandai berijtihad lah. Jadi anak murid dia pun hebat juga, iaitu Yazid bin Amirah ni, Yazid bin Amirah. Jadi Yazid bin Amirah ni dia tanya Muaz bin Jabal, aku tanyakan kepada Muaz, adakah seorang yang bijaksana kadang-kadang mengatakan perkataan yang sesat dan seorang yang munafik kadang-kadang mengatakan perkataan yang benar? Dah. Kita nak ada juga orang bijaksana kecek sesat lah, ada tertubik benda karut dah. Benda tak betul. Ada orang munafik ni, orang tak juruh lah, kita tengok dia semai tak cara mana kau cerita-cerita kau ataupun napuk. Alah napuk. Tak akan tuduh kau berhak tino tak. Jadi kita pakai dia kecek kat, so kata tolak belakang dan tidak begitulah. Jawab Muaz, ya, jauhilah perkataan seorang yang bijaksana yang kurang jelas. Dan selalu ditanyakan orang apa ini dah. Kadang-kadang kecek setengah tak alim, tak guru ni, kecek atas hang ni dah. Kita jadi pening dah. Hebat-hebat pening gitu dah. Tak faham pun dah. Jadi jangan duk terima walaupun dia hebat tapi kecek atas hang ni ataupun kurang jelas nak. Macam ada hak ustaz-ustaz kalau kita kaji setengah-setengah dak khaf. Pengkaji hadis lah dak. Dia jenis ambil ajaran jenis Sa'id Mamduh ke apa hak jenis di Mesir ni ke dia dah. Daripada Maghribi ke ada benda yang mempertahankan hadis-hadis yang lemah. Hadis tu orang lain kata palsu, dia kata hadis dhaif ya, boleh lagi duk cerita dak fadil amal macam-macam dah. Dia buat mari sangat banyak lah dak. Tapi hak saya lucu ada sekali terbaca tu. Hak kata utlubul ilmi wala bisina. Belajar ilmu walaupun dari Cina dah. Wala bisin tu tak ada dah hadis sahih, hadis lemah harga apa pun tak ada sebut dah. Hadis hak dikatakan palsu tu je ada dah. Lepas tu dia kata hadis ni lebih sanad-sanad banyak tapi ada perawi pendusta ke apa. Last sekali kata ni ada sokongan. Ada sokongannya iaitu hak talabul ilmi apa? Belajar ilmu ni wajib dah. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Belajar ilmu ni wajib atas setiap muslim. Tu hadis penyokong dah, hadis sahih. Jadi kita jangan ambil ayat Quran, ambil hadis sahih, ni penyokong. Walau bising walau hak belakang tu cara jadi ringan dah biasa dah. Padahalnya kita dak cara kau hak ungkapan belakang walau bising. Ni kita kata setengah-setengah ustaz, setengah-setengah ulama ni kadang-kadang nampak bijak dak beri sanad tapi kita kata lagi jauh apa duk cerita benda sahih nak menguatkan hadis palsu nak. Tu ada macam-macam lah. Jadi kita pening yang jenis gini kita kena beringatlah, tak sedap pakai manalah. Tapi janganlah perkara itu membuat kamu tidak mempedulikannya lagi, kerana barangkali dia akan memperjelaskan lagi sehingga kamu menemui kebenaran jika kamu mendengarkannya dah.
Ada setengah ustaz, tok guru, tok alim ni kecek. Mula tu macam pening kita. Tapi kita kena tekan, jangan bertanya ustaz. Dalil ke apa ustaz? Tak saya tanya dah. Kalau jenis tak saya tanya gitu, dia akan jadi last sekali kita pening dengan jawapan ustaz tok guru tu. Dan ustaz sendiri tu tak boleh beri faham pada kita dengan lebih baik. Kadang-kadang dia walaupun sekali tengok tu macam kata do'if ke hadis tu atau do'if ringan, tapi sebenarnya dia pun kata lebih baik pakai hadis sahih. Dia kita tanya lebih yalah kau apa. Kadang-kadang dia akan tambah dengan perkara yang lebih jelas ni. Maksudnya pakai hadis sahih lah sekali dah. Dia sendiri kata gitu dah. Okey, lepas tu ni riwayat Abu Daud dah. 311. Walaupun ni bukan kata-kata Nabi, dia kata Muaz bin Jabal yang ada dalam kitab hadis ni. Perhatikanlah pesanan Muaz bin Jabal. Setelah peringatannya terhadap kesalahan seorang yang bijaksana, janganlah perkara itu membuatkan kamu tidak mempedulikannya lagi. Janganlah kesalahan dia tu kita pakai tinggal. Tok guru kita ni nak cari ta'lih atau salah, tok beri pendapat salah, payahlah dah. Gitulah kita dalam kehidupan dunia ni, warna-warni kehidupan ni bukan mengaji je dah. Kedoktoran, ada perubatan, jira-jira tetangga, kerja buat kita, tempat kerja kita. Ada benda yang kita tak setuju dengan rakan sekerja kita dah. Tapi tidaklah bermakna kita perlu balas. Ada benda yang kita boleh tupai, tolong menolong. Ada benda tu kita lagi dah tak usah bekerjasama dengan dia pasal dia menyusahkan. Ya macam-macam lah. Begitu juga kita tok guru kita ni ada benda je setengah tu. Dia kalau cakap bab Wahabi, ia akan jadi sensitif dan melampau-lampau, tidak bersifat ilmiah dah. Dia telajak anti siapa ke kata tak khabar ingat ni. Jadi kita tak sepakat tu hak lain dia bersifat ilmiah kita pakai. Ada setengah tu dia telajak salafi sehingga dia ni mudah tahzir orang lain, dia tolak orang lain sehingga kita tak boleh tupai. Orang lain tak boleh juga dah. Kita kena pakai setengah setiap orang tu ada benda yang kita boleh tupai, ada setengah tu kita kena tinggal lupa-lupa dah. Begitulah dah kehidupan ni. Perhatikanlah pesanan Muaz ni. Okey, gitulah dah. Sebab itulah tidak boleh seorang dijatuhkan hanya kerana satu atau beberapa perkataannya yang menyimpan daripada kebenarannya. Tak boleh. Kita benda hak kita rasa karut sikit, tinggal habis dah. Jadi tak kita ni tak boleh tupai ilmu siapa-siapa tu. Oh ini silap, tak boleh. Oh ini silap tak boleh. Ni masalah dia tahu, dia kata ada setengah orang panggil tawar ilmu dah. Ada tawar ilmu dah. Isu dulu Maulana Asri ni, isu umur Aisyah umur 9 tahun. Ramai ulama hadis kritik pendapatnya ni. Dah. Dari satu sudut tu dia bahaya juga pasal dia mengkritik perawi-perawi hadis Sahih Bukhari, Al-Amish dan sebagainya dah. Tapi dari sudutnya cara pemikiran dia tu sebenarnya bukan hadis Aisyah banyak. Ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kadang-kadang kita kena terutama hak bilangan-bilangan umur ke apa ni. Umur Anas bin Malik dan sebagainya, sahabat-sahabat Nabi ni kita boleh pertikaikan kerana ada bunda-bunda memang ada berlaku dah. Jadi kalau kita tengok bukan riwayat sejarah saja, riwayat dari sejarah di segi hadis dari Sahih Bukhari Muslim kita boleh banding-bandingkan sangat dah. Tak tambah Sahih Muslim lah, Sahih Muslim lagi lah dah. Jadi benda-benda gitulah kita kena berhati-hati. Jangan kita jadi tok guru kita kalau kita anggap salah lah bab tu pun. Jangan kita tawar dah. Tawar ilmu kita tak sedar ngaji wasap. Apa benda ni kesalahan budak-budak tok guru buat salah juga. Tak sedar ngaji tok guru ni. Dan sekali kita tinggallah ada ilmu yang kita banyak tertinggal kerana kita ni bersikap demikian terhadap tok guru kita yang salah sikit sebenarnya dah. Antara kaedah yang sudah diketahui ialah dosa akibat kekeliruan telah diangkat, dihapuskan daripada umat ini. Seperti juga dosa kerana lupa. Jadi kita ni ada silap, kalau terlupa tersilap, Allah maafkan. Tambah-tambahlah ulama yang berjasa besar ataupun orang bukan ulama pun, siapa yang berjasa besar, ibu bapa kita, adik-adik kita, masyarakat kita, tok dau kita ada salah ke apa pun kita kena maafkanlah. Itulah yang diajarkan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman di akhir surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ni Allah kata, ya Allah janganlah engkau seksa kami jika kami lupa atau tersalah. Ada ke? Dalam kita baca soal mana dalam zikir pun kita baca.
la Rabbana la ta'akhidna in nasina akhtana dah. Rabbana ta'akhidna in nasina akhtana dah. Janganlah engkau seksa kami sebab kami lupa atau tersalah dah. Surah Al-Baqarah surah ke-2 ayat 250 dah. Dan hadis sahih disebutkan bahawa Allah menjawab, aku telah kabulkan. Jadi dalam hadis sahih itu dari riwayat Muslim, hadis Ibnu Abbas, hadis Abu Hurairah dengan lafaz ya dah. Aku telah kabulkan. Jadi Allah ni mudah memaafkan benda yang kita tersilap, teringat, terlupa dah. Apabila kita minta ampun daripada Allah SWT. Hal ini juga ditegaskan oleh Nabi SAW. Inna Allah Ta'ala tajawaza li an ummatil al-khata' wal nisyan wa mastukrihu ani. Sungguhnya Allah melewati, tidak mencatat daripada umat ini dosa kerana keliru, tersilap, lupa dan yang dipaksa melakukannya. Nisyan, lupa, tukrihu ani, dipaksa. Khata' silap, nisyan, lupa, ustukrihu ani, iaitu dipaksa melakukannya dah. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Hibban dalam sahihnya, Al-Hakim dengan mensahihkannya menurut syarat Bukhari dan Muslim, serta disetujui oleh Az-Zahabi dan Bahaqi dalam sunannya daripada hadis Ibnu Abbas ni. Kitlah kuat juga dah. Firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laysa 'alaikum junahun fima akhta'tum bih walakin ma ta'ammadat qulubukum. Dan kamu pula tidak dikira berdosa dalam perkara yang kamu tersilap melakukannya, tapi yang dikira berdosa itu ialah perbuatan yang disengajakan oleh hati kamu melakukannya. Surah Ahzab ayat surah ke-33 ayat 5. Jadi kita tak dikira berdosa kalau kita tak tersilap. Bukan sengaja buat. Tapi dikira berdosa ni kalau kita tekad ada niat nak buat gitu dah. Ayat ini ditegaskan lagi oleh firman Allah Taala yang berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberati seorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 249. Jadi kita buat ni, Allah akan perintahkan kita benda yang kita mampu. Uji hidup pun begitu juga. Menyakit ke apa pun, Allah uji kita sebenarnya kita mampu hadapi dia. Kena sabar, kena minta tolong dengan Allah SWT dah. Siapa-siapa itulah mengerahkan seluruh usahanya untuk mengetahui kebenaran, kemudian tersilap, dia usaha dah ngaji, baca, iba tersilap-silap pendapat dah, tidak ada dosa atasnya dan tidak boleh dikecam kerana kesalahannya itu dah. Kita tak boleh ambil lah pendapat tu, ia salah tu, tapi kita tak boleh kecek kuat-kuat. Jika tidak begitu, maka berarti kita menuntutnya dengan sesuatu yang tidak disanggupinya. Kalau kita nak suruh salah berat-berat dia, cepat menghukum dah. Menghukum ni kita beri kepada ulama besar, jawatan fatwa mana-mana kau. Sebab dia akan jawab depan Tuhan. Suruh dia lah. Kita kata terpilih pendapat ni, salah-salah ni kuat. Kerana ulama ni kata gini-gini. Jadi, esok kan kita kata, sandar ulama tu lah. Bukan istihad. Tapi kita nak mudah-mudah nak hukum orang lain tu, kena elok lah. Kita kena beri pada pihak yang berwajib, yang berautoriti. Ini jelas bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Ya Allah, janganlah engkau bebankan kepada kami apa tidak kami sanggup. Lah kita sendiri pun, kita minta Allah jangan bebankan kita. Begitu juga kita jangan membebankan orang-orang lain dengan benda yang mereka tak sanggup. Tersilap ke apa, nak salah berat-berat, janganlah dah. Okey, sekadar itulah saja perbincangan kita. Tazkirah ringkas kita dah. Iaitu tentang kita ni cuba elok dah daripada menyakiti dan mencela berlebih-lebihan dah selepas orang lain. Mereka tu manusia belaka walaupun dia ta'lim, ataupun mereka tu pemerintah ke apa. Kritik tu biasa dah. Budaya kritik kena ada. Kalau tidak rosak, tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, tapi mencela dia dah. Kata berat-berat benda, termasuk benda ghaib. Siapa kau royak orang yang ahli neraka ke apa tu, janganlah. Ataupun doa benda-benda yang melampau doa dah, supaya kena bala ke apa, janganlah. Itu melampau benda-benda yang kita kena elok sebagai seorang Muslim. Setakat itulah kita tangguh tazkirah ringkas itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika, subhanakallah wa bihamdika, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.